Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton channel SYOK Informasi untuk Netizen. Terima kasih kepada yang sudah pun subscribe channel SYOK. Kepada korang yang belum lagi subscribe, bolehlah subscribe sekarang, kerana aku akan terus memberikan korang informasi-informasi terkini tentang perkembangan yang berlaku di Malaysia. Assalamualaikum. Selamat malam guys. Apa khabar semua? Kita bersiaran langsung Jadi saya minta jasa baik dengan semua untuk kita sharekan live malam ni. Boleh? 28 hari bulan 4. 28 hari bulan 4. Kita share dulu Share dulu guys. Kita share dulu. Waalaikumsalam. Wuih, sekejap ni dah 1000. Okey, share dulu. Sekejap, saya nak share dulu Bagi saya share dulu. Banyak tempat nak share ni. Grup Telegram. Siapa tak join lagi grup Telegram saya, boleh join grup Telegram Syazri Brotherhood. Saya dah sebarkan. And then kita letak di WhatsApp. Oh ya, lupa. Kepada follower-follower Instagram Azri, sekarang live di Facebook Papa Azri. Boleh join sekarang live malam ni. Facebook Papa Azri. Okay, Instagram settle. Lepas tu dekat Twitter. Twitter pun sama juga. Twitter. Okay, kita dah settle kat Twitter. Lepas tu kita settle dekat Facebook. Terang sikit lampu gelap Ni Mami Onang yang belikan lampu ni. Waalaikumsalam semua. Kejap kita share dulu. Bagi saya share dulu. Kita share. Selain daripada korang share, aku pun kena share juga kan. Aku pun kena share juga. Share lah dekat mana-mana yang ada live. Okay, dah share dekat Instagram. Kejap, kita share dulu Okay, dah share. Wow, 12,000 dah. Sekejap je. Berapa minit ni? 3 minit. Okay, share kejap Bagi settle kerja dulu. Live. Okay, dah settle. Kita dah share. Okay. Share. Okay. Kita share. Lawa tak baju? Ni pun t-shirt. Ada orang hadiahkan kat saya. Bagi kat saya kan. Dia bagi saya 5 helai t-shirt lah. Semalam yang saya pakai Parlimen Saleh. Sebelum ni dia pakai Jatah Negara. So ni dia pakai. So saya pun pakai lah malam ni kan. Apa ni, t-shirt jebat ni. Nampak tak Jawi tu? Ingatlah wahai orang-orang Jawi, dunia ini hanya untuk orang yang berani. Kita ni kira, kalau takrifan ni, kita ni Bani Jawi lah. Saya nak cerita pasal Bani Jawi detail ni, saya tak arif. Tapi saya yakin ada yang lebih arif yang boleh bercerita berkenaan dengan Bani Jawi ni. Okay guys, minum dulu. Lawa baju. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua follower-follower Azri, dan pastinya ramai orang baru yang baru tengok live saya ni. Jadi terima kasih sudi tunggu pukul 11 malam, tengok malam untuk tengok live saya. 20,000 dah ni. Baru 4 minit. Okey. Tajuk malam ni saya tujukan khas kepada seluruh rakyat Malaysia, warga negara, khususnya orang Melayu itu. Aib. Aib. Sebab kita ni tak lari daripada aib. Saya pun ada aib saya.
Korang pun ada aib korang. Semua orang ada aib masing-masing. Dan kadang-kadang aib tu bila keluar, kita jadi malu, kita jadi rasa down kan. Sama macam aku pun, sama macam korang. Jadi hari ni kita bercakap soal aib kan. Dia dalam hidup kita ni, kalau siapa yang tengok live aku sebelum ni, aku selalu cakap bila yang mana-mana mengundi Pakatan Harapan kan, dalam hidup kita ni ada hari kita jadi bodoh kan. Ada hari dia bodoh. Begitu juga dalam keadaan hari ni, yang mana dalam hidup kita ni ada masa kita jadi bodoh. Ada masa tu kadang-kadang kita jadi bodoh kan. Kita nak buat macam mana? Dah terbodoh kan. Tapi adakah ianya akan merosakkan semuanya? Tak. Jadi apa yang aku nak sampaikan malam ni, aku nak minta tolong dengan semua. Aku nak minta jasa baik dengan semua. Aku nak minta satu perkara yang penting. Kita tahu 2 hari ni pun aku bercerita pasal Abdul Hamim, akar Long Hinya, Long Tiger. Jadi hari ni ramailah yang mengeluarkan gambar-gambar Abdul Hamim ni dengan budak-budak Melayu. Jadi aku nak minta satu. Aku nak minta kita jangan keluarkan gambar-gambar mereka ini. Gambar-gambar mereka ni kita tak payah keluarkan. Sebab apa? Sebab pada aku, pada waktu itu mereka ini bodoh. Mereka ini kebetulan pada masa itu mereka bodoh. Mereka tak tahu siapa si Abdul Halim ni. Mereka terpengaruh mungkin dengan rakan sebaya. Jadi mereka ni terskema dengan Abdul Hamim ni. Jadi pada waktu itu mereka ni bodoh kan. Jadi bergambar, kalau ada gambar yang angkat siap julang, peluk, cium pipi dan sebagainya. Aku minta tolong dengan semua, jangan kita sebarkan lagi gambar tu. Cukup. Cukup. Yang menjadi masalah kita ni adalah si Abdul Hamim ni, akar Long Tiger ni. Inilah masalah kita. Inilah orang yang buat palat. Tetapi bukan yang lain tu. Jadi mana-mana kepada semua yang ada, tolong jangan keluarkan gambar tu, jangan jaja gambar tu, jangan viralkan gambar tu. Mereka-mereka ini pada waktu itu merupakan masa yang bodoh untuk mereka. Mereka tak tahu siapa Abdul Hamim ni. Mereka tak tahu pun Abdul Hamim ni adalah bukan warga negara, bukan orang Melayu. Mereka tak tahu. Begitu juga dengan kita. Kadang-kadang kita tak tahu. Kita nak macam mana, kita tak tahu. Jadi aku harap korang semua minta tolong. Jangan sebarkan gambar tu. Sebab pada aku itu aib. Aib kepada mereka ini kerana mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu Abdul Hamim ini bukan orang Melayu, kalau mereka tahu Abdul Hamim ini orang yang sangat keji, dah pasti mereka takkan ikut, takkan julang, takkan salam, takkan cium pipi si Abdul Hamim ni. Jadi aku minta tolong dengan semua. Kalau korang jadi kat tempat tu pun, pasti korang pun akan rasa menyesal. Sebab aku yakin ramai mereka ni yang pada waktu lalu bersama dengan Abdul Hamim ni memang tak tahu si akar Long Tiger ni merupakan bukan warga negara, bukan orang Melayu. Sebab yelah, dia pandai bercakap, dia pandai bertutur. Jadi mereka ni terskema, terpengaruh. Terutama sekali mereka ni yang budak-budak baru naap. Budak-budak baru naap. Ada juga mereka-mereka yang orang lama ni yang yelah, tengok orang ni rare, orang ni style. Jadi terpengaruh. Jadi mereka tak tahu. Pada waktu itu mereka ini bodoh, masa yang bodoh, di tempat yang salah, mereka memuja Sil Abdul Hamim ni. Jadi hari ni, 2 hari ni aku rasa dah cukup banyak pembokaran yang dibuat berkenaan dengan Abdul Hamim ni. Semua orang dah tahu siapa Abdul Hamim ni. Jadi aku harap jangan keluarkan lagi gambar tu. Cukup guys, tolong sampaikan kepada yang lain. Dan begitu juga kalau ada gambar-gambar yang dipost di page aku ini, aku akan delete gambar-gambar tersebut. Minta tolong dengan semua. Kita jaga aib. Begitu juga dengan aib hari ni. Aku ni bukan orang yang suka untuk mendedahkan aib orang. Tak. Aku bukan jenis macam itu. Tok Singa pun bukan jenis macam itu. Nak mendedahkan aib orang. Seperti mana hari ni lah Abdul Hamim ni, akar Long Tiger ni.
Aku tak ada niat pun nak mendedahkan aib dia. Tetapi apa yang aku buat adalah satu benda yang aku rasa aku wajib buat untuk menunjukkan kepada orang Melayu supaya kita jangan salah pilih orang yang kita idolakan ni. Jangan kita salah pilih. Apatah lagi orang itu bukan orang Melayu. Apatah lagi orang itu orang yang terlibat dengan beberapa kes rogol. Jadi aku rasa tanggungjawab aku sebagai seorang orang Melayu yang ada pengaruh yang ramai follower aku untuk aku bercakap dan menyedarkan rakyat, khususnya orang Melayu, untuk melihat dengan lebih jelas siapakah individu ini. Jadi ini aku minta maaf dengan semua kalau merasakan aku ni nak dedahkan orang, tak ada. Dan begitu juga dengan yang lain. Yang lain ini bukan nak mendedahkan aib si Long Tiger ni. Betul kita sama Islam. Ini bukan. Tetapi nak bagi pengajaran. Aku yakin mana-mana yang hari ni bercakap pasal Long Tiger ni adalah untuk memberikan pengajaran kepada Abdul Hamim ini untuk dia sedar diri. Untuk dia tahu di mana tempat dia duduk hari ni. Dia kena sedar diri bahawa ini adalah tanah Melayu, milik orang-orang Melayu. Jadi saya harap semua dapat faham kita bukan nak dedahkan aib, bukan nak teruk, tak ada. Dan aku rasa cukuplah setakat 2 hari ini kita menjelaskan kepada masyarakat, kepada netizen siapa si Abdul Hamim Akal Long Tiger ni. Dan aku rasa dah cukup. Dan tadi pun aku dapat info katanya dia lari, lepas tu dia dah serah diri kepada pihak polis. Jadi kita serahkanlah kepada pihak polis, kepada mereka-mereka yang mana abang-abang kita yang ada dalam pertubuhan yang tidak berpuas hati dengan apa yang telah dibuat oleh Abdul Hamim ni. Itu terpulang pada korang semua ada perkara yang mungkin korang perlu buat, korang buatlah. Tapi apa pun hari ini kita serahkan kepada pihak polis. Dan terima kasih kepada semua jabatan, orang cakap jabatan netizen ni kan. Rakyat Malaysia ni yang korek macam-macam. Macam-macam sampai MyCast dia. MyCast kita faham Yang viral tu adalah MyCast. MyCast ni renew 5 tahun sekali. Dia warna hijau, dia ada tamat tempoh, tarikh luput dia. So seperti mana yang diviralkan tu, itu adalah sebelum ini. Bermakna aku yakin Abdul Hamim ni dah renew dah. 5 tahun dia renew sekali. Jadi yang mana yang viral tu, yang tersebar tu, itu yang dah tamat tempoh. Tetapi yang dia ada hari ni, yang dah pun di renew. Tu MyCast warna hijau. Dia bukan warga negara dan dia memang tidak akan dapat ataupun tidak boleh untuk menjadi warga negara. Jadi yang ini korang jangan risau. Jangan risau. Kuat macam mana pun kabel Abdul Hamim ni, dia tidak akan dapat untuk menjadi warga negara. Tentang anak-anak dia, itu terserah ikut proses. Sebab wife dia warga negara dan memang membolehkan untuk anak dia menjadi warga negara. Jadi yang itu kita serah kepada Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi isunya sekarang hari ini, inilah Abdul Hamim Akal Long Tiger, yang mana aku minta kepada semua yang ada hari ini, kita dah cukup untuk membogilkan Abdul Hamim. Kita dah tunjukkan satu contoh yang mana jangan melampaui batas ke atas orang-orang Melayu. Jangan jual agama, jangan jual bangsa Melayu, dan jangan belagak samsing. Cukup. Hari ini aku yakin orang dah tak tunjuk dah samsing-samsing ni nak pergi pukul-pukul orang ni. Tak ada dah. Ramai kawan-kawan aku ni lebih hebat pun tak tunjuk pun. Tak ada macam. Jadi cukuplah, kita tak nak budaya politik macam gini. Beginilah juga yang aku cakap. Kenapa aku mendedahkan pasal Abdul Hamim ni? Kenapa aku cakap menyerang Abdul Hamim ni? Kerana aku tak nak orang Melayu leka. Aku tak nak orang Melayu alpa. Yang mana sampai satu masa bangsa asing pijak kepala kita. Abdul Hamim ni contoh bagaimana pelarian Rohingya, yang mana mak bapak dia lari daripada Myanmar masuk ke Malaysia. Beranak dia baru generasi kedua yang dah tunjuk sikap besar kepala. Ini membimbangkan, menakutkan. Sebab
kalau ada 100 spesies macam Abdul Hamim ni, 100 spesies macam Abdul Hamim ni, huru-hara negara ni. Pasti akan huru-hara dan pasti akan ada banyak masalah yang mana ianya akan memberikan kesan kepada kita, warga negara Malaysia, khususnya orang Melayu. Orang Semenanjung mungkin baru nampak kesan ni, tetapi orang di Sabah dah melalui panjang kesan bagaimana terlalu banyak limpahan parti daripada Filipina ni yang hangat tempoh hari waktu PRK Kimanis ni. Jadi orang Semenanjung baru nampak, baru rasa, dan hari ni kita dah nampak sepanjang PKP ni kita dah buka mata dan kita tak nak perkara sebegini berlaku lagi dalam negara kita. Jadi guys, aku minta tolong dengan semua, kita jaga aib kita sama kita, tetapi kalau ada perkara-perkara ataupun isu-isu yang melibatkan maruah orang Melayu, kedaulatan negara, kita kena bertindak. Kita kena bersuara dan kita kena menyerang. Kita tak ada belas ehsan lagi dah. Cukup. Kita dah lama kita bagi muka, kita dah macam-macam. Tak ada, saya rasa tak ada tak bagi muka. Bagi muka dah terlalu besar dah. Tetapi tidak lagi selepas ini. Setiap warga negara, setiap orang Melayu, setiap anak Melayu kena bangkit. Kalau ada mereka-mereka ni yang besar kepala, kita kena ajar. Kita kena ajar seperti mana yang kita ajar Abdul Hamim ni, akal Long Tiger ni. Jadi inilah aku punya live malam ni. Dan aku malam ni aku nak call seorang lelaki yang dia sebenarnya pendedahan berkenaan dengan Abdul Hamim ni, pendedahan berkenaan dengan si akal Long Tiger ni memang dibuat dah lama dah. Ada seorang lelaki ni dia memang buat, dan dia banyak menyalurkan maklumat kepada jebat jebat derhaka yang sekarang ni dalam lokap. So dialah yang korek, dialah yang banyak digging, dialah yang banyak mengeluarkan tentang Abdul Hamim ni. Kenapa dia buat begitu? Kini kita telefon dia, kita tanya dia, biar dia yang jawab. Kejap saya telefon dia. Saya telefon dia kejap Saya telefon dia. Mana nombor telefon dia ni? Sekejap guys Okey. Rimba. Utusan Rimba. Dia ada page dia, Utusan Rimba. Okey, kejap. Hello. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar bro? Baik, sihat alhamdulillah. Okey bro, ni saya tengah bersiaran langsung ni. Jadi itulah seperti mana yang saya tahu, awak ni banyaklah yang memberikan maklumat-maklumat berkenaan dengan Abdul Hamim, akal Long Tiger, yang mana merupakan samseng tek kucing ni. Jadi dalam live ni aku minta kalau boleh kau ceritakan sikit apa sebenarnya yang membuatkan kau ni beria sangat nak dedahkan pasal Abdul Hamim ni. Okey Abang Azri. Apa pun, Assalamualaikum semua kepada follower Abang Azri. Rasa bangga juga pada Abang Azri bagi laluan untuk saya cakap. Alhamdulillah. Pertama sekali saya nak betulkan sikit. Tadi saya dengar live Abang Azri berkenaan dengan saya bagi maklumat dengan Jebat. Untuk pengetahuan semua, saya memang tak pernah berhubung langsung dengan Jebat. Maknanya saya tak pernah berhubung, tak pernah kenal, ataupun saya bukan daripada tim Jebat ataupun tim mana-mana. Saya keluar atas dasar saya seorang diri. Dan maklumat yang saya sampai dapat dekat saya ni adalah maklumat daripada pihak keluarga sebelah Long Tiger sendiri. Dia bagi sahabat-sahabat dia juga, dia bagi dekat yang informan saya. Maknanya daripada Bukit Gambir juga maklumat ni, bukan daripada Jebat ataupun daripada siapa. Dia sampaikan dekat saya, dan saya rasa bila saya cek balik dia punya dokumen, lepas tu saya compare dengan maklumat-maklumat daripada netizen. Jadi saya rasa benda ni perlu satu penjelasan.
Jadi bila saya ambil keputusan, saya fikir masak-masak dan saya tahu masa saya dedahkan maklumat ni, saya minta penjelasan kepada Abdul Hamim ni. Abdul Hamim ni nama dia tengah meningkat, tengah dipuja. Jadi saya rasa kalau saya dedahkan ni memang masalah saya dah. Lepas tu saya fikir-fikir, saya rasa perlulah dedahkan jugalah. Tak apalah, pasal kita fikir ramai sangat orang Melayu kita dan saya rasa betul-betul yakin yang Abdul Hamim ni bukan daripada bangsa Melayu kita. Jadi saya tak seronok tengok, dan saya di dalam jemaah pun saya ada bersama dengan jemaah dan saya bukan baru dalam jemaah. Jadi saya rasa benda ni perlu diperbetulkan. Dan untuk pertama kali saya live malam tu menggunakan satu poin saja, saya persoalkan identiti dia. Maksudnya saya stay je dengan satu poin untuk saya minta dia bagi penjelasan identiti dia. Jadi live yang pertama pun sama, live yang kedua pun sama, ketiga pun sama sampai ke hari ini. Maknanya saya punya permintaan tu individu atas diri saya disebabkan saya anak Melayu dan saya berada dalam perjuangan jemaah pertubuhan di Malaysia, dan saya adalah warga negara Malaysia, dah tentunya anak Malaysia. Jadi saya berani ke depan dan mohon penjelasan daripada Lone Tiger ni. Dan akhirnya setelah kita berapa pula 2-3 hari ni sampaikan, saya pun rasa macam kita perlukan sokongan daripada sahabat-sahabat lain. Jadi saya berhubung dengan 2-3 orang sahabat dan akhirnya saya berterima kasih banyak kepada Abang Azri kerana dia adalah killer bagi kita punya saya punya tuntutan ni. Abang Azri adalah killer dan akhirnya hari ni kita dapat satu kebenaran lah berkenaan dengan siapa Lone Tiger ni. Dan bro, semua rakyat Malaysia semua dah buka mata dah. Bro, dalam hal ni aku rasa adalah baik juga untuk engkau bercerita tentang ialah engkau berhubung dengan keluarga yang mana telah menjadi mangsa rogol kepada Abdul Hamim akal Lone Tiger ni. Jadi aku rasa perkara ni sebab ada orang cakap ini perempuan ni sengaja buat, ada yang kata wanita ni tarik report. Jadi aku yakin kau dah berhubung dengan keluarga mangsa. Boleh kau kongsikan dekat sini pasal perkara ni, sebab kita tak nak orang cakap oh ni sebenarnya nak menginaya. Kita bukan nak menginaya siapa-siapa, betul? Tapi betul, ini perlu dijelaskan kepada netizen, kepada rakyat ni. Ya. Okey, maklumat yang kita dapat daripada penjelasan Tuan punya diri, sebab kita ada bersama-sama dengan Tuan, walaupun kita tak berjumpa ke depan, tapi kita ada maklumat. Report yang 2019 tu sehingga ke hari ini, report tu adalah report yang aktif. Maksudnya bukan ditarik balik ataupun cumanya dia report tu dia stay ada, tetapi dia tidak disiasat sampai ke hari ini. Maksudnya kalau kata Lone Tiger dia cakap hari ini, kita tak tahu tu siasatan pihak polis, tapi bagi pihak mangsa ni report dia adalah aktif. Maklumat yang kita dapat, report dia adalah aktif dan report dia berjalan. Itu atas siasatan polis lah untuk ambil keterangan kedua-dua pihak macam mana. Ada apa-apa kenyataan daripada abangnya kepada mangsa tu, bro? Kenyataan orang setakat ni, tangkapan dibuat di atas report tersebut. Jadi macam Tok Singa call semalam tu betul lah. Memang dia kata dia tak tarik report kan? Memang betul report. Dan kita tengok pula kenyataan report polis daripada Abdul Hamim semalam. Dia hanya report kepada Tok Singa. Itu adalah satu jadi persoalan kepada kita. Dan dia menyebut dia akan menyaman Tok Singa. Kenapa dia tak sebut dia nak menyaman ataupun nak report, nak menyaman fitnah kepada mangsa report? Itu lebih kuat. Sebab Tok Singa hanya mendedahkan, yang membuat tuduhan adalah mangsa tu. Kenapa report yang dibuat oleh Abdul Hamim ni tidak tertuju kepada mangsa tu sendiri? Betul. Itu satu benda yang jelas bagi kita tengok. Betul. Tapi
Yelah, sepanjang kau korek-korek ni, kita dapat tahu bahawa memang Abdul Hamim ni memang pandai bercakap bro. Dia hebat bercakap bro. Dia hebat. Betul. dia mungkin ada satu talent yang dia boleh boleh melembutkan orang, menundukkan hati orang, boleh memberi sesuatu yang sampai orang tu taat kepada dia. Dan kita tengok hari ni, sebelum ni ramai yang dia Abdul Hamim ni, dia punya taktik dia punya modus operandi dia, apa-apa yang dia buat salah, orang-orang yang dia dah tarbiyah ni akan backup dia. Itu kekuatan dia. Kalau ikut kekuatan dia, tak ada kekuatan. Dia bukan orang Melayu dan dia bukan warga negara. Dia tak ada kekuatan langsung. Tetapi talian hayat dia diberikan oleh bangsa-bangsa kita sendiri. Itulah kelemahan kita sendiri yang sebenarnya. Tapi tak tahu bro. Benda ni. Tak tahu. Macam aku cakap lah, ada masa kita jadi bodoh. So aku rasa yang ikut dia ni sebab dia bodoh. Dia tak tahu siapa Abdul Hamim ni. Dia tak tahu kan. Dan aku pun dapat info mengatakan bahawa Abdul Hamim ni dia kuat untuk mengugut, seperti mana yang dia mengugut mangsa tu bro. Ya, betul. Dan saya nak orang kata bagi satu semangat yang kuat kepada mangsa. Sebab mangsa ni dia menghadapi trauma ni, report pertama yang dibuat 2019 sampai ke hari ni, dia still dengan prinsip dia. Maksudnya dia, kita faham dia, maklumat yang kita dapat, dia pun diugut, dia pun macam-macam dia kena. Tetapi dia still sampai ke hari ni oleh kerana doa dia. Itu salah satu kekuatan bagi kita semua sampai terbongkarnya siapa Lone Tiger. Ini antara doa orang yang tertanya. Isteri orang bro Ya. Itulah yang menjadi, kadang-kadang kita bangsa Melayu ni kadang-kadang boleh bertindak di luar kewarasan berkenaan bila terjadinya isu yang sangat kompleks macam ni. Kadang-kadang emosi kita, kadang-kadang perbuatan kita boleh terkeluar daripada dalam besar. Tapi alhamdulillah setakat hari ni tak ada apa lagi yang kita buat dan akhirnya tertuduh ni boleh diambil oleh polis untuk siasatan. Alhamdulillah. So info terbaru sekarang ni macam mana? Info terbaru pasal dia ni? Info terbaru yang lastly saya dengar tadi, dia telah menyerah diri. Mula-mula pada petang tu polis turut cari dia dengan mangsa sendiri, dengan penduduk sendiri. Tapi dia lari. Lepas tu malam ni dia menyerah diri. Jadi bila dia dah menyerah diri tu, kita bagi siasatan penuh kepada PJM dan kita mohon kepada PJM untuk menyemak balik semua rekod-rekod, semua report-report yang kita buat. Sebab kalau ikutkan banyak report atas individu bernama Abdul Hamim ni. Daripada segi bukan kita nak dia daripada segi dia rogol je. Rogol tu kalau pemangsa stay report dia on, maknanya kita mohon siasat. Tetapi ada lagi report-report lain. Maknanya kita nak pihak polis membuka semua siasatan, membuka semua report. Kita tak nak satu report pun tertinggal. Pasal kalau ikut kesalahan ataupun ikut langgar peraturan, report-report yang telah dilaporkan di polis, kita berharap pihak berkuasa polis untuk ambil tindakan lah untuk report tersebut. Baik bro, cantik tu. Dan setakat hari ni macam cakap lah bro, kita bukan nak dedahkan aib tetapi aku rasa perkara paling penting kita kena ingat bahawa Abdul Hamim ni sendiri pernah dijatuhkan hukuman bersalah kerana merogol. Dan kalau ikut rekod 5 tahun penjara dan 3 sebatan. Dan tadi ada seorang yang memaklumkan kepada aku bahawa sebelum ni pun ada satu kes juga yang mana merogol, tetapi mangsa enggan membuat laporan polis sebab malu maruah keluarga. Dan kalau ikut daripada yang 26/9 ni bermakna ada 3 kes rogol. Jadi ini perkara yang serius bro. Dan mengenali warga asing ni mengenali warga asing, macam video yang viral aku pukul warga asing tu adalah kerana warga asing ni membuat gangguan seksual. Jadi ini sebenarnya signal kepada rakyat Malaysia, signal kepada orang perempuan. Ini betul kita boleh cakap cinta itu buta, tetapi berhati-hati kerana warga asing ni akan mengambil peluang, mengambil kesempatan di atas apa yang mereka ada.
Dan seperti mana yang ditunjukkan oleh Abdul Halim ni dengan kes rogol yang dia ada, please orang perempuan, termasuk abang-abang yang ada ni, tolong jaga adik perempuan masing-masing. Kita tak nak perkara yang orang cakap seperti mana yang berlaku pada mangsa rogol ni berulang berkali-kali. Cukuplah, cukup. Betul. Saya nak bagi satu lagi, saya nak nasihatkan, dan saya sendiri pun akan pantau untuk family Abdul Hamim, untuk isteri dan anak dia. Kita sendiri faham yang bersalah, yang membuat onar adalah Abdul Halim, tetapi isterinya, anaknya adalah daripada darah, ada keturunan darah Melayu, isterinya Melayu. Jadi saya berharap sahabat-sahabat kita, dan saya sendiri akan berhubung dengan sahabat-sahabat di luar untuk melihat keperluan mereka, makan minum mereka. Jika Abdul Halim ini ditahan dengan lama untuk siasatan ataupun dibawa ke mahkamah, dan jika dia dapati bersalah, dijatuhkan hukuman, saya minta warga Muar, warga Johor berdekatan dengan Bukit Gambir, tolong pantau, tolong tengok kebajikan isteri Abdul Hamim dan anak beliau. Semoga cukup makan pakainya, semoga tak susah, sebab mereka ini adalah daripada isteri dia adalah Melayu dan anak dia adalah anak Malaysia. Jadi kita mohon simpati pada dia, pada dua insan ni memang tak bersalah lah. Yang bersalah betul-betul Abdul Hamim ni. Betul bro. Dan itulah dia utusan rimba. Dia berkomunikate dengan saya lah. Jadi banyaklah kita orang ni buat kerja pun boleh tahan juga kan. Ada lagi lah kan, Tok Singa lah, Jai lah, ada lah beberapa lagi individu ni. Dan bro, kita sekali lagi nak ingatkan, bukan kita nak aibkan sesiapa, bukan kita nak jatuhkan maruah sesiapa, tidak. Tetapi apa yang kita buat ini adalah untuk kebenaran, untuk mendedahkan kepada rakyat, khususnya orang Melayu, supaya mereka berhati-hati dan beringat. Dan apa yang paling penting adalah untuk make sure kita ni orang Melayu, ni tanah air kita. So janganlah jadi bodoh sangat, taksub membabi buta, yang mana akhirnya seperti mana yang berlaku dalam kes Abdul Hamim akan Lone Tiger ni, tak sia-sia dah jadi bodoh dalam hidup kita ni. Bro, dia satu je. Saya fikir pasal mula-mula, saya memikirkan yang ada tindakan berani. Saya fikir hari ni saya ada, bila saya mati, di mana kedudukan isteri, anak, cucu, hari ni kita ada, kita boleh jaga, kita boleh pandang, kita boleh lawan, kita boleh berhabis-habisan. Tetapi besok bila kita mati, anak cucu kita, siapa yang nak lawan untuk kita? Kalau orang-orang macam Lone Tiger ni diberi tempat, diberi kedudukan, diberi pangkat, adakah terjamin anak-anak cucu kita besok? Yang tu kena faham betul-betul. Yang tu saya berani meletakkan yang saya di depan, saya berani buat pendedahan, walaupun saya terima beberapa ugutan, tak ada masalah, saya berani jalan, sebab saya pun bukan daripada mana-mana orang ataupun tim yang besar. Saya fikir saya Melayu. Jatuhnya saya percaya kepada semangat Melayu. Jatuhnya seorang Melayu belakang lain akan bangkit membela. Jadi saya tak risau, saya akan serik. Tapi alhamdulillah, hari ini saya cukup bersyukur, dan alhamdulillah apa yang kita cita-citakan tu tercapai. Baik. Okey bro, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada netizen. Ya, sama. Terima kasih kepada netizen. Terima kasih kepada semua yang jadi belakang takbir punya fighter. Terima kasih banyak-banyak kepada semua sekali. Alhamdulillah bro. Okey bro, thank you. Assalamualaikum. Okey, baik. Waalaikumsalam. Jangan lupa keep update Baik. Roger. Okey. Tu utusan rimba. Yang ini pula saya nak call kawan baik. Jebat Derhaka. Dia ni kawan baik lah. Kawan baik kepada Jebat Derhaka. Kenal? Nama dia Don. Orang panggil dia Don Jai. Dia ni sebenarnya antara yang terawal lah sebelum ni lagi. Dia dah bagi tahu saya pasal Abdul Hamim ni, tapi saya tak ambil pot sebab saya memang tak minat pun benda-benda macam ni. Sebab bidang saya ni politik, bercakap untuk menyedarkan orang Melayu. Tapi bila Don Jai bagi tahu dia ni Rohiyah, dia ni jual nama Melayu, dia ni ugut orang, dia ni pau orang, jadi saya rasa
perlu untuk saya tampil bercakap perkara yang sebenar untuk sedarkan orang Melayu. Sebab saya sebenarnya gosip-gosip ni saya tak minat, tapi demi perjuangan orang Melayu saya kena bercakap. Ni saya call dia. Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Ya. Bro, kat mana? Ada kat rumah ni bro, tengah buat kerja sikit. Ni aku tengah live ni bro. Jadi perkongsian malam ni tengah live dengan kau ni sekarang ni. Jadi bukan apa, aku nak minta engkau, yelah, sebab engkau dengan Jebat ni aku boleh kategorikan rapat engkau dengan Jebat, kan? Jadi aku tahu ada perkara yang kau berkomunikate dengan Jebat ni sebelum ni lagi, sebelum isu ni timbul 2 hari 3 hari ni berkenaan dengan Abdul Hamid Akal Long Tiger ni. Jadi aku harap kalau boleh kau kongsikan, sebab yang lain pun nak tahu apakah yang menyebabkan Long Tiger ni dengan Jebat ni betul-betul beria sangat. Dan Jebat ni antara orang yang pertama, walaupun kita tahu dia ni gila, walaupun kita tahu dia ni tak betul, merapu, kan? Tapi dia orang yang terawal yang bercakap pasal Long Tiger ni. Boleh bro kongsikan? Okey bro, cerita kan macam ni. Okey. Bila saya tengok Long Tiger ni beria datang nak pergi approach si Jebat apa semua kan. Macam yelah, kita nak tahu juga dia ni siapa. Tiba-tiba nama dia Long Tiger lah. Macam something saya kita tengok dekat live Facebook dia asyik cabar orang sana, cabar orang sini kan. Jadi sampai satu masa kita nak tahu juga dia ni siapa. Sebab dia kena respect kat orang lama ni. Faham tak? Dekat dalam media sosial ni dia kena respect orang yang lama. Jadi bila dia langgar benda tu, etika dia tak ada, bercakap dengan orang pun dengan style buang ajar yang tak betul. Jadi kita cuba korek dia ni, kan? Siapa dia ni yang sebenarnya. Lepas tu saya pun macam share lah dengan Jebat apa semua, bagi tahu okey ini. Lepas tu tengoklah Jebat apa yang Jebat minta dia. Kan? So dekat sini yelah, macam saya cakap lah, kita nakkan kebenaran. Betul tak? Sejauh mana? Sebab dia public figure. Betul tak bro? Betul. Jadi dia kena tunjuklah kebenaran dan dia kena jawablah persoalan-persoalan macam bro lah. Bro public figure, orang tanya bro ni apa semua tu. Semua dia kena jawab dan dia kena buktikan siapa dia ni yang sebenar. Betul. So apa yang Jebat cakap dengan kau bro? Jebat cakap tu je lah. Dia bagi info dia, ni family dia apa ni, macam ni. Dia cerita lah pasal latar belakang si ni. Jadi dekat situ dia tak boleh lah, sebab dia memang dah berentak dengan Jebat. Okay, cakap go on lah bro, kau dedahkan siapa dia yang sebenar dia. Pada mungkin kan. So sekarang ni Jebat bila keluar bro? Jebat bila keluar? Itu Allahualam bro, tak pasti lah saya bro. Sebab saya pun tak mengikuti sangat. Kita bukan apa, kita cuma nak selamatkan orang Melayu je. Jangan terpedaya dengan orang luar. Itu cerita yang sebenar dia bro. Jadi bila ramai orang Melayu cium tangan dia, ramai orang Melayu sanjung dia, kan? Tapi Don, tapi macam aku cakap ada masa kita jadi bodoh. Jadi mereka-mereka yang cium tangan dia, cium pipi dia, angkat dia, dukung dia apa semua ni, mereka ni tak kenal je siapa Don. Kalau kau tak kenal pun, mungkin kau pun perkara yang sama juga kau buat, kan? Jadi ada masa yang bodoh. Jadi kita tak payah keluarkanlah gambar-gambar dia orang ni semua. Macam kita bincang tadi lah, kesian dia orang ni semua, aib dia orang semua, kan? Betul lah. Cukup lah. Kita jaga aib. Memang betul lah macam bro cakap, kita kena jaga aib. Macam orang tak tahu, so kita kena maafkan orang. Jadi ada juga serangan-serangan peribadi ke atas saya, mengatakan saya ni pun maruah Jebat apa semua. Jadi saya ni Melayu kita, supaya jangan maruah Melayu kita dipijak-pijak oleh orang asing. Betul. Okey. Saya harap lepas ni jadikan pelajaran. Betul. Netizen siasat dulu siapa orang ni untuk percaya dia sebagai fan, untuk mengidolakan dia. Lepas tu baru tahu macam mana cerita dia, kan. Betul. Ini bukan nak buka aib siapa-siapa bro. Tak ada buka aib siapa-siapa. Sebab ini dia dah melanggar etika dia, dah terlalu biadab sangat cara dia bercakap, tak ada respect orang. Konon-konon macam dia seorang je kepala gangster, something lah dekat Malaysia ni. Ayo, Kita sahabat-sahabat kita ramai juga bawah tanah ni, tapi tak adalah macam tu. Betul. Sebab apa yang saya tengok, dia mula berani nak bercakap
Lepas tu dia Tapi kata, dia tak salah langgar, dia langgar tiang bengkak. lepas tu minta IC. Dia langgar, lepas tu dia minta IC. Aku tak faham. Langgar dia minta IC kan. Pen jam kan. Mampu lah. Okey Don. Terima kasih Okey, atas bro, perkongsian ni. Terima kasih Don. Okey bro. Roger. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tu Don Jai. Dia terawal dia lah. Duk telefon saya, bro kena balon ni, Long Tiger ni kena balon. Saya malah lah kan. Kita ni, saya ni orang kenal saya ni politik. Kan? Cerita-cerita gaduh-gaduh macam ni kita tak minat. Tapi bila satu persatu kita nampak benda ni bahaya, maka kenalah. Jadi saya nak telefon pula. Ni orang yang mula-mula mendedahkan secara langsung pasal Abdul Hamim akal Long Tiger ni. Semalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tok. Salam. Aku tengah buat live ni. Aku tak, aku dah ikut lah ya. Okey, jadi sekarang ni macam kita bincang semalam lah Jadi aku rasa ni pun peluang terbaik untuk hang jelaskan tentang apa yang berlaku. Sebab semalam kau dedahkan, kau telefon perempuan tu mangsa rogol. Kemudiannya kau nak buat kebenaran, tapi bila malamnya si Abdul Hamim ni buat report polis ke atas kau, ugut nak saman kau. Jadi aku rasa kau perlu untuk bercakap ni dengan live aku yang ada ni, perkara yang sebenarnya, apa yang sebenarnya yang kau nampak sekarang dalam isu ni sekarang ni. Kat mana sebenarnya yang salahnya ni, yang dia nak saman kau ni? Okey, baik. Assalamualaikum kepada semua follower Bapak Azri. Aku pun terima kasih banyak yang panggil aku live ni. Pertama sekali aku cerita macam ni lah. Aku kawan dengan dia selagi mana dia nak buat benda kebenaran. Tapi hari ke hari aku nampak dia cuba nak pakai aku. Dia dah minta aku, dia kata, Tok, hang ada tak lubang ataupun kaki dalam KDN? Aku tak boleh buat. Dia ada kawan aku ni, sebab dia ada CJ dia tak dapat IC pun nak try minta. Aku minta lepas kes macam ni, baru aku tahu kata dia nak minta untuk diri dia sendiri. Yang ni yang aku cerita betul, hang tak percaya hang tanya muka aku. Aku pun ada bincang, aku tanya muka hang ada tak apa ni lubang dalam KDN? Engkau dia tanya aku lah. Aku tanya hang, apa dah? Tok Singa tanya saya, ada lubang KDN tak? Saya cakap tak ada, saya tak kenal KDN ni. Baru saya teringat, rupanya Long Tiger tengok Tok Singa ni punya dah baik dengan si Abdul Hamim ni, sampai tanya ke pasal KDN. Tak tanya pun pasal apa KDN, rupanya untuk Abdul Hamim ni. Siut betul lah budak ni. Lagi satu dia nak bawa, dia nak suruh aku pergi jumpa dengan Datuk Ayub kan, minta biji sebab aku ada sikit lah kenal dengan ni. Jadi aku kata kat dia, start yang dia stuck dengan aku, start dia yang dia clack dengan aku tu sebab kes ni lah. Aku kata dia, ya mula boleh, aku pun tak boleh nak jumpa ikut-ikut sebab Datuk Ayub Khan ni kawan rapat dengan arwah mak aku, bukan aku yang boleh jumpa ikut-ikut. Betul lah. Start tu dia jadi macam, dia kata, takkan kawan-kawan pergi jumpa. Aku tak bukan kawan, kata masalah ni. Masalah ni, kita nak pergi jumpa ikut-ikut tak boleh. Bagi masalah kata, dia macam mendesak aku. Jadi sebenarnya aku pun dah backup dia banyak sebenarnya kan. Aku cuba nak tolong, cuma sebab aku minta maaf, aku tak tahu dia ni memang. Kalau aku tahu memang aku tak ikut lah. Minta maaf kan. Ada masa dalam hidup kita ni, masa kita bodoh. Ada hari bodoh kan. Jadi aku terima lah hari bodoh aku tu. Jadi kita ni nak bawa dia seperti mana dia beritahu dia nak berjuang agama Islam apa semua, tapi cara dia tu macam aku yang rapat dia ni, sebenarnya macam ni. Mungkin orang tak tahu. Dia kawan dengan aku dalam masa dia buruk. Ayah apa badan dia buruk, orang tu dia buruk ni. Padahal dia dalam masa sama dia pun baik dengan dia. Jadi dia ni orang yang bersalam. Sebab tu orang kanan dia, aku pun pelik juga sebab apa orang kanan dia semua pakat belah macam angah apa semua, pakat belah habis. Dan dia berasa dia hebat. Baru ni dia sebelum ni dia biasa cabar polis, kerja polis dia hantar macam-macam lah, polis main rasuah lah, macam-macam lah dia ni punya. Aku jadi benda ni aku tak nampak lagi, tapi bila fitnah ni keluar, aku kata Long, kita nak berjuang kebenaran. Jadi tolong buat satu-satu untuk last tu dia beritahu aku malam, dia kata sebelum aku dedahkan benda ni lah, dia kata kalau boleh hang tak boleh campur hai aku, dia kata sebab ni hai aku maruah aku semua. Aku kata kalau hang beritahu betul, aku dah cara nak buat, aku dia dekat hang. Hang ingat aku telefon hang, aku suruh hang dekat sikit, yang hang bagi nasihat tu.
Ya. Han telefon aku malam tu. Aku ada, yalah. Sampai orang kata apa kita ni nak tolong sampai tahap tu tapi tak sangka lah kan. Jadi bila kita dedahkan isu ni, dia kata kita khianat. Bukan khianat, kita nak tunjuk siapa betul. Kita tak akan membela kawan kita sendiri kalau benda ni melibatkan maruah seorang perempuan. Betul. Dan kita ada adik, kita ada anak. Betul. Kalau benda ni jadi kepada anak kita, bangsa kita, kita nak biar. Dan kita tahu lah dia ni Myanmar, lagilah aku tak boleh. Bukan kita nak hina bangsa ni, kita bukan Asobiah, tapi masalah dia, hang siapa nak cakap hai Melayu, hang siapa nak cakap politik Melayu, hang siapa nak pertikaikan kerja-kerja PDRM. Jadi aku haraplah kepada semua yang masih duk rasa sayang kepada dia, tolonglah stop lah. Dan kita pun dah kenal dah cukup dia ni, dia tipu banyak. Dia cakap memang tak betul, pusing lah. Macam mana hang tengok aku cakap dengan dia rumah macam tu lah rumah. Betul. Lala dia kata dia mamai pula. Rasulullah pun bukan Melayu. Ini pun satu masalah juga. Sebab kita jumpa berkenaan dengan agama dia tu. Betul. Apa agama dia tu yang kita jumpa tu? Bahai. Dalam hasil carian kita jumpa agama dia ni bukan agama Islam, tapi Bahai. Tapi ini bukan nak memfitnah, tapi ini rekod yang kita jumpa lah. Jadi bila dia cakap Rasulullah pun bukan Melayu, jadi memang terkejut. Dan dia satu benda yang confuse lah. Sebab agama, aku pun tak tahu sangat Bahai ni kan. Tapi ini bahaya lah. Ini bukan main-main, ini bahaya lah. Betul. So Tok, Macam ni bro, macam ni aku kawan dengan hang jujur dengan aku pun jujur dengan, jadi salah betul tak? Jadi dia tak jujur dengan kawan-kawan dia sendiri. Yang ni yang buat dia makan diri. Yang tu yang aku beritahu bro. dia ada kontak tu? Dia tak kontak aku. Apa pun tak kontak lah. Cuma dia merayu-rayu dengan Tok Jinai. Oh, dia merayu dengan Tok Jinai? Apa cerita? Tok Jinai semua hantar aku. Tok Jinai beritahu dia telefon banyak kali. Lepas tu last kali Tok Jinai suruh dia buat permohonan maaf lah. Dia buat permohonan maaf apa semua, tapi Tok Jinai dah. Sebab dia kata akaun dia digodam. Sebab dia kata kat Tok Jinai, dia kata apa? Dia kata ni takat yang ni semua libas sekali lah. Dia nak libas Tok Jinai. Dia ada komen tu, dia nak libas Tok Jinai. Lepas tu dia kata apa? Lepas tu dia kata akaun dia kena godam. Tapi yang syok lepas kena godam, boleh pula padam. Ini dia punya aram jadah betul tau. Ikon godam, lepas tu komen tu hilang. Come on lah. Dia mungkin untuk orang-orang Rohingya ni boleh lah dia tipu kan. Dia too much lah Tok kan. Tapi alhamdulillah lah 2 hari ni banyak pendedahan pasal dia. Jabatan netizen, rakyat-rakyat pun banyak yang tampil bagi pendedahan, bagi kebenaran. Sampai kan surat beranak dia pun keluar. Jadi cukup lah Tok kan. Dan ini perkara yang kita selalu cakap Tok. Ni Tok Singa ni antara yang dengan saya ni awal menggerakkan kempen penyatuan ummah, mengajak orang Melayu bersatu. Lama dah ni, 2018 punya cerita ni. Hari-hari kita bercakap pasal penyatuan ummah. Jadi hari ni penyatuan ummah dah berjaya Tok. Cuma kita nak sentuh sikit lagi. Tanam sikit lagi semangat dan juga kesedaran untuk anak-anak Melayu kita. Jangan alpa, jangan lupa Tok. Jadi ni perkara penting Tok. Tok betul Tok? Jadi insyaAllah lah aku pun terima kasih. Sebenarnya aku tak hina netizen. Dan aku terima kasih kepada semua netizen, follower aku, follower siapa sekali. Utusan Rimba sebenarnya. Permulaan Utusan Rimba ni buat ni memang satu dia macam seolah-olah dia letak kepala dia nak kena sembelih lah. Sebab masa tu orang macam dia buat pendedahan ni satu benda yang bahaya bagi aku lah. Betul. Tapi dengan semangat dia kuat, dengan kejujuran yang Utusan Rimba buat. Dan akhirnya aku pun cerita dan bom tu di tangan hang lah. Bom aku tak boleh kata apa lah. Bom nuklear ni bagi aku bom lah. Dia tuk tu terus habis tu ya. Jadi bukan kita nak matikan kiri orang tak, tapi kita nak beri sedaran kepada orang Melayu. Jangan sampai bangsa kita sendiri dibangsatkan oleh bangsa lain. Itu saja. Betul. Jangan jadi bangsat. Jangan dibangsatkan oleh bangsa lain. Orang Melayu kena ingat ni tanah Melayu ni. Tok. Okay, Ada apa-apa lagi nak sampaikan? Tak ada apa, aku pun tak ada apa lah. Aku terima kasih lah kepada hang, kepada Ustaz Rimba dan kepada semua follower netizen. Semua aku terima kasih banyak lah dengan berkat-berkat doa. Jadi kita nak kebenaran ni, kita nak tolong wanita yang mangsa roboh si Long Tiger ni ataupun Abdul Hamim ni. Jadi kita doa lah sama-sama supaya benda ni
dapat pengadilan lah kepada semua pihak. InsyaAllah bro. Baik, insya-Allah. Thank you Tok. Terima kasih Tok. Baik Tok. Baik, Assalamualaikum. Salam tullah. Tu dia Tok Singa. Jadi saya pun nak minta juga dengan semua, kepada mana-mana yang sebelum ini ada kes dengan Abdul Hamim Akal Long Tiger ni, sama ada pernah dipukul, sama ada pernah diperas ugut, ataupun pernah ditipu, ataupun pernah dicabul, ataupun pernah dirogol oleh Abdul Hamim ni, untuk membuat laporan polis. Spesies macam gini, orang macam gini kita tak boleh lepaskan. Tak ada sifat kasihan pun dalam keadaan hari ini ke atas mereka-mereka individu yang seperti Abdul Hamim Akal Long Tiger ni. Tak boleh. Jadi saya minta, kalau ada mana-mana yang pernah, yang macam saya sebut tadi, terutama mereka-mereka yang pernah diugut, diperas ugut, untuk membuat laporan polis, dan kita minta pihak polis untuk mengambil tindakan di atas apa yang telah dilakukan oleh Abdul Hamim Akal Long Tiger ni. Jadi guys, inilah perkongsian malam ni. Terima kasih, ada 46,000 tadi tengok. Dan saya harap, saya ambil kesempatan ni, saya harap juga orang Melayu jangan berpecah belah. Jangan. Termasuklah juga dengan Bumi Putera, Sabah dan Sarawak. Kita kena pastikan supaya penyatuan kita ini tidak lagi berpecah, kerana kita mesti rebut kuasa yang ada. Kuasa ekonomi kita kena rebut. Kuasa pentadbiran dalam kerajaan kita kena sebut. Kuasa untuk merentah juga kita perlu rebut. Kita kena pastikan jangan kita hilang kuasa. Apatah lagi kuasa-kuasa yang ada di empayar perniagaan, seperti mana contoh Pasar Borong Selayang. Kita tidak mahu lagi selepas ini bangsa asing yang menguasai kedudukan strategik dalam negara ini. Jadi semangat anak Melayu ni, semangat orang Melayu ni, kita kena gandakan. Rebut peluang yang ada. Jangan takut dalam perjuangan. Kita kena berani untuk sama-sama pastikan tanah air ini tak hilang dari genggaman. Warisi perjuangan nenek moyang kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? So ni guys, jadi inilah live aku malam ni untuk semua. Aku rasa dah lama lah ni, 10.30 ni, pukul 11 dah hampir ke pukul 12, dah sejam. Jadi aku minta maaf kepada mana-mana yang mungkin terguris perasaan sepanjang pendedahan berkenaan dengan Abdul Hamim Akal Long Tiger ni. Jadi aku stop sampai hari ni lah pendedahan berkenaan dengan Abdul Hamim ni. Aku tak nak buka lagi lah cerita ni. Dah bom 2 hari ni, cukup pada aku, kerana besok ada perkara yang lebih besar yang aku akan kongsikan dengan semua. Ini berkenaan dengan pendedahan terbaru daripada UN yang mana telah memperuntukkan sekitar 50 juta 50 juta ringgit kepada Malaysia untuk diberikan ataupun menggunakan wang tersebut kepada pelarian Rohingya. Jadi jumlah ini besar, 50 juta ini besar. Jadi ini isu yang baru timbul hari ini. Jadi besok akan ada pendedahan yang aku buat berkenaan dengan di manakah, ke manakah dan siapa yang mengambil wang berjumlah 50 juta ini yang diperuntukkan untuk pelarian Rohingya ni. Jadi besoklah aku akan dedahkan sedikit demi sedikit berkenaan wang tersebut. Ini juga bukan, sekali lagi aku nak backup Rohingya, dan aku nak tekankan kita kena ada peri kemanusiaan. Kita boleh tak suka, kita hari ni secure tentang keselamatan, tentang kedaulatan negara, tapi dalam masa yang sama kita kena ada peri kemanusiaan. Begitu juga dengan penguat kuasa yang ada hari ni, polis, immigration, SPRM, JPN, askar, untuk melipat gandakan usaha untuk menghalang sebarang kemasukan pendatang asing ini ke dalam negara ini. Cukup, enough is enough. Rakyat dah meluat, rakyat dah menyampah, rakyat dah sakit. Dan kerajaan juga kena ingat, hari ini rakyat sangat berkuasa.
Engkau salah, rakyat korek, rakyat bogelkan. Seperti mana apa yang berlaku ke atas Abdul Hamim Akal Long Tiger. Jadi ini bukan perkara main-main, ini perkara yang serius. Dan kita harap kerajaan kena lihat permintaan rakyat hari ini yang mahukan warga asing disapu, dicuci. Dan aku harap yang lain teruskan perjuangan, teruskan bercakap. Pada Fairuz semalam daripada Johor yang ulas berkenaan dengan Abdul Hamid ni, teruskan. Aku nak ramai lagi orang yang berani untuk bercakap, berani untuk bersuara, untuk bercerita tentang kebenaran, untuk bercerita tentang perjuangan ni. Dan paling penting untuk menyedarkan orang Melayu dan Bumiputera tentang kepentingan kita di atas tanah air ni. So guys, aku rasa setakat tu je apa pun. Terima kasih sudi tengok live aku ni. Stop dekat sini. Cerita Abdul Hamim Akal Long Tiger. Kita minta dia berubah. Kita minta dia stop bercakap soal Melayu. Stop acah-acah samsing. Jangan lagi bercakap soal tanah air ni, perlembagaan tentang kerajaan dan sebagainya. Dan begitu juga ingatan saya dan seluruh rakyat Malaysia, warga negara Malaysia, kepada seluruh warga asing yang ada di Malaysia ini untuk beringat, menghormati tuan tanah. Kalau orang cakap tuan tanah Kedaung, warga asing hormat tuan tanah. Jangan lebih sudu daripada kuah. Jangan kaduk naik junjung. Jangan dah bagi betis nak peha. Saya minta warga asing yang ada, Rohingya ke, Bangla ke, Pakistan ke, Indonesia ke, China ke, India ke, warga asing ni untuk menghormati, respect rakyat Malaysia. Jadi guys, itu saja. Apa pun, terima kasih. Assalamualaikum.